Okey, kita ke paduan daya part 2. Okey, kita nak tengok lagi dua situasi cara untuk menentukan daya paduan. Okey. Kali ini situasi dia ialah situasi yang ketiga. Dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang berserenjang antara satu sama lain. Okey, berserenjang tu apa? Serenjang adalah 90 darjah. Okey, 90 darjah antara satu sama lain. Ada dua daya. Okey, dia bersudut 90 darjah antara satu sama lain. Okey, ini adalah contoh. Okey, kita tengok contoh yang diberi. Ni contoh ni dalam buku teks sebenarnya. Kamu boleh refer kalau kamu tak berapa nak clear video ni. Okey, kamu ada dua daya. 6 Newton bergerak ke atas. 8 Newton bergerak mengufuk vertikal dengan horizontal. Okey, sudut antara dua daya ni adalah 90 darjah. Okey, so macam mana nak tentukan dia punya daya paduan? Okey, cara dia ditunjuk dalam ni. Dia kata yang pertama, lengkapkan gambaran dia segi 4 dengan sisinya terdiri daripada 2 dengan garis serenjang. Maksudnya kamu buat satu segi 4 untuk dia. Okey, pastikan sudut dia adalah 90 darjah juga. Okey, lukiskan penjuru iaitu F. Penjuru diagonal dia. Okey. So F itu adalah daya paduan dia lah. Daya paduan bagi dua daya tersebut. Okey, hitungkan panjang penjuru menggunakan teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras masih ingat? A square plus B square sama dengan C square tu. Okey, teorem Pythagoras. Hitungkan sudut menggunakan rumus. Okey, so yang ni untuk situasi ketiga ni kamu kena ingat beberapa rumus yang simple-simple je lah. Okey, ni cara dia buat. Okey, mula-mula buat satu garisan. Okey, kemudian buat garisan perpenjuru diagonal ni menentukan F. So dia ambil bentuk segitiga ni sahaja. Okey, yang ni yang tadi dia dah keluarkan, yang ni yang 8 tu ke atas daya itu adalah 6 Newton. So cara nak menentukan F ini kalau ikut teorem Pythagoras, F ni mewakili hypotenuse. So yang mana A, yang mana B, kamu tentukan sendiri, tak apa. Let's say kamu nak kata ni A, ni kata B. So hypotenuse always C lah. So hypotenuse C sama dengan F. F sama dengan A square tambah 8 square. Okay, dia datang daripada rumusnya A square plus B square equal to C square. So kalau kamu nak tahu nilai bagi C, maksud dia kamu kena square root kan A square dengan tambah B square tu. Dapat nilai C. Ni daripada rumus ini kamu gunakan untuk dapatkan F tu. So dapat F kamu adalah 10 Newton. Okay, untuk dapatkan sudut pula. So sudut dia menggunakan tangent theta sama dengan 6/8. Okay, tangent theta equal to setentang bahagi bersebelahan. Setentang, nilai sisi bagi setentang adalah 6. Bersebelahan dia adalah B. So sini B, sini T. Ini cikgu punya rumus lah. Kamu punya rumus ikut kamu lah. Ikut yang mana pun boleh. Kamu nak guna 10 ni pun boleh. Tapi untuk nak selamat, gunakan nilai yang diberi lah. At least kalau nilai ni kamu kira salah, kamu masih boleh betul pada nilai ini. Okay. So tangent theta sama dengan 6/8. So dapat 0.75. So untuk dapatkan nilai theta, kamu kena inversekan tangent theta. Yang ni cuma tekan kalkulator. Tekan kalkulator kamu. Untuk dapatkan nilai dia, kamu akan dapat 36.9. So jawapan dia, daya paduan dia F sama dengan, boleh juga tunjuk benda ni, 10 Newton, magnitude 10 Newton pada arah 36.9 darjah. Dapatlah. Okay. So kita tengok contoh
lain. Yang ni adalah buku teks. Kalau contoh lain pula, cikgu akan terang daripada Scratch. Nah, pusat. Okey, cikgu nak tunjuk contoh. Kali ni soalan lain. Okey, kamu ada dua daya yang berserenjang 90 darjah antara satu sama lain, 5 Newton dan 12 Newton. So, tentukan magnitud dan arah bagi daya paduan bagi daya tersebut. Okey, macam yang contoh tadi, cara dia mula-mula sekali nak buat apa? Kita bina satu perpenjuru. Okey, so yang ni kita buat garisan bagi membina satu perpenjuru. Ni tak buat pun tak apa. Okey, cikgu nak tunjuk sama macam textbook lah supaya kamu tak confuse. Okay, so di manakah dia punya daya paduan? Daya paduan dia adalah perpenjuru bagi segi 4 ini. So, itu F dia. So, di sini F dia. Okay, so berapakah magnitude bagi F? Nilai dia sama, sini 5 Newton. So, di sebelah sini pun 5 Newton. So, F sama dengan, kita guna teorem Pythagoras, punca kuasa 2. 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. So, tekan kalkulator berapakah jawapannya? Punca kuasa 2 bagi 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Jawapannya adalah 13 Newton. So, F dapat 13 Newton. Arah, maksudnya theta. Theta dia berapa? Boleh guna tangent juga. Tangent theta equal to 5/12. So, dapat 5/12 berapa? Tekan kalkulator kamu. 5 bahagi 12. 0.42. Okey, ambil 2 tempat perpuluhan. So, theta sama dengan inverse tangent bagi 0.42 sama dengan berapa? 0.42. So, dapat 22.78 darjah. So, ini jawapan bagi magnitude. Ini jawapan bagi arah. Kalau nak lukis, boleh juga. So, dia punya F dia 13 Newton. Theta dia adalah 22.78. Ini jawapan dia. Okey. Senang. Senang kan? Ini senang saja. Okay. Yang keempat. Satu lagi cara. Kali ini ada dua juga daya, tapi arah dia tidak berserenjang. Maksud dia, arah dia bukan 90 darjah antara satu sama lain. Okey, ni. Ni dia punya contoh dia. Kamu ada F1, F2. Dia punya angle dia punya sudut dia A, tapi bukan 90 darjah. Okey. So, cara dia ada dua cara. Okey, satu kaedah segitiga daya. Okey, kita tengok dulu contoh satu. Ni dia punya step-step dia lah. Okey, step dia. Step dia. Okey, untuk step ni, untuk situasi yang keempat ni, kamu perlu ada protektor. Okey. Okey, untuk segitiga daya, kamu perlu gunakan protektor. Dan untuk situasi 4, dia ada dua cara. Satu segitiga daya, yang ni. Satu lagi, sisi 4 pula. Dua cara untuk selesaikan soalan yang sama. Okey, sepatutnya kamu akan dapat jawapan yang sama lah. Okey, walaupun guna cara yang berbeza, kamu sepatutnya akan dapat jawapan yang sama. Kita tengok kaedah segitiga. Ini kamu boleh tengok buku teks lah. Penerangan ni cikgu nak terus kepada contoh. Ini kaedah segi 4 selari. Okey, contoh. Contoh dia untuk situasi ini. So,
Tentukan magnitud dan arah paduan daya bagi dua daya 10 Newton dan 6 Newton yang bertindak ke atas satu titik. Sudut di antara dua daya tersebut adalah 60 darjah. So, sebab tu kamu kena ada protractor. Okay, so sebab kamu nak kira kat segi kat mana 60 darjah tu. So, buat dulu dia punya simbol dia. Dia punya gambar rajah dia yang pertama. Okay, katakan kamu nak lukis di 10 Newton dengan 8 Newton ni. Okay, kamu boleh buat 1 Newton 1 cm suka hati kamu. Dia punya skala tu ikut kamu. Sama ada kamu nak buat 1 Newton sama dengan 1 cm pun tak apa sebab kamu nak lukis kan. Ataupun kalau kamu nak kecilkan pun boleh. Contoh 10 dengan 8 ni kamu boleh buat 1 cm 2 Newton pun boleh supaya lukisan kamu taklah terlalu besar. So, cikgu akan pilih skala cikgu. Cikgu pilih 2 Newton sama dengan 1 cm. So, 1 cm pada pembaris ini akan mewakili 2 Newton. So, kalau 10 Newton, berapa cm yang perlu dilukis? Ini kena lukis 5 cm. This one 4 cm lah. Okay, like that. So, tak payahlah besar sangat. Sudut dia kena ikut sudut ni lah 60. Jangan pergi ikut ni bahagi 2 pula. Okey, sudut dia kena sama. Cuma skala sahaja yang boleh berbeza. Ni kecilkan. So kita lukis menggunakan pensel supaya tidak salah lukisan kamu. Okey, lukis. Okay, sepatutnya dia kita lukis dulu macam mana dia punya rupa bentuk. Okey, first kali 5 cm. 5 cm daripada kosong lah yo. So 5 cm. 5 cm ini untuk mewakili 10 Newton. Ini kita buat F1 lah. F1 yang ni F2. So ni F1 iaitu 10 Newton. Okey, 10 Newton dengan 8 Newton sudut dia ada 60 darjah. Jangan main lukis ya, perlu menggunakan sudut yang betul. So 60 darjah daripada 10 cm tadi, 10 Newton tadi. Pastikan ingat lagi dia tanda dulu di mana 60. So next 4 cm daripada point yang sama 4 cm dia perlu selari dengan 60 darjah yang kamu tanda tadi. So sini, so 4 cm kamu. Okey, so sini F2. Sudut dia adalah 60 darjah. Sini 8 Newton. Okey, so di mana daya paduan dia? Okey, daya paduan dia, cara dia untuk segitiga. Okey, kalau nak guna segitiga daya, senang je. Okay, ni lukisan yang asal. Sekarang kita nak buat untuk segitiga daya. Kaedah dia macam ni. Okay, lukis semula. Yang tapak tu sama. Lukis semula tapak. Iaitu 5 cm bersamaan dengan 10 Newton. So 5 cm here. Okay, 5 cm tadi. Kali ni tadi F2 ke arah sini kan. So sekarang F2 kamu sambungkan anak panah ni. Tadi yang awal dia duduk kat sini kan. Sekarang dia sambung kat sini. Sebab dia selari. So sama je sebenarnya. Tapi sudut still kena 60 ya. Sudut dia still kena sama. Pastikan sama. Cuba tunjuk contoh ni. Contoh. So yang 4 cm tu sini. Tadi tengok apa yang berbeza dia. Dia senang je. Okay. So 4 cm. Pastikan pembaris kamu melalui yang kamu tanda tadi. Walaupun garisan kamu tak sampai ke arah situ. Okay. So this one if F1. This one F2. Sudut dia adalah 60 darjah.
Okey, macam mana nak cari F? Daya paduan adalah garisan yang menyambungkan F1 dengan F2. So di sini daya paduan dia. So di sini F dia. Okey, F dia di situ. Okey. So theta dia di situ. Okey ya. So berapakah dia punya panjang? Kamu cuma perlu ukur sahaja panjang berapa. So 7, cikgu dapat 7/6. So F cikgu 7/6 cm. Okey, tapi ni bukan magnitude dia. Magnitude dia kamu kena darab dengan 2. Sebab asal dia kamu punya skala yang ni kan 1 cm 2 Newton. So pada nilai magnitude dia pun kenalah darab dengan 2. So F sama dengan 7/6 cm darab 2 Newton. Dapat jawapan dia ialah 15/2. Betul tak? Kalkulator lambat. 15/2 Newton. So magnitude daya paduan yang cikgu dapat adalah 15/2 Newton. Okey, sudut oleh sebab skala kamu guna skala yang sama. So ukurkan sudut berapa kamu dapat guna protractor. So cikgu dapat 26. So sudut cikgu adalah 26 darjah. Okey, so pada ni cikgu punya F pada sudut sama dengan 26 darjah. Dapat, itu saja. Settle. Yang ni lebih simple. Okey, segi 4 selari tu kamu boleh refer dekat buku teks lah. Kalau kamu nak buat, cikgu ajak yang simple je lah, senang. Okey ya.